Perbincangan dan perdebatan selama hampir sedekad lamanya mengenai isu-isu Sabah ini telah membolehkan drafters RMK ke-12 membuat kesimpulan mengenai cabaran-cabaran yang sedang diharungi oleh rakyat Sabah pada hari ini seperti mana yang mereka nyatakan dalam buku RMK ke-12 ini. Walau bagaimanapun, saya dan juga rakan-rakan saya di Penampang, di Sabah, kecewa dengan iltizam Kerajaan Pusat kepada wilayah Sabah melalui RMK ke-12 ini. Kerana walaupun cabaran-cabaran untuk membangunkan dan memakmurkan wilayah Sabah, ini telah dinyatakan, saya tidak melihat sebarang aspirasi yang didokong oleh ketetapan yang mengakui potensi wilayah Sabah untuk menjadi sebuah wilayah perindustrian setaraf dengan negeri Selangor, Johor, Pulau Pinang dan beberapa lagi negeri. Tuan Yang di-Pertua, when we were in government, we brought in many investors to Sabah, and whilst they love Sabah and they did invest, the common complaints were Sabah's poor power infrastructure, water, and our connectivity, including our unskilled workers. This is just unbelievable, Dato' Speaker, kerana these basic things were the very things that were deprived of dalam plan-plan dan juga many RMK announcement sebelum ini. In other words, RMK 12, which is, in my opinion, lacks substance and the aspiration by the current federal government to Sabah, is at best rhetoric and mediocre. Tuan Yang di-Pertua, kita tahu bahawa rancangan Malaysia ke-12 ini will be within that 5 years. Kami di Sabah selalu inginkan bukan just normal retorik dan juga announcement, tetapi satu revolusi pembangunan yang membawa impak kepada semua warga Malaysia dan juga Sabah. Kerajaan Pusat patut faham dengan aspirasi warga Sabah, terutama sekali mereka yang berada di kawasan pedalaman, luar bandar dan kepulauan yang mahukan satu revolusi pembangunan ini. Lihatlah dalam buku ini, Dato' Speaker, yang menjadi persoalan dalam hal ini ialah adakah pemimpin-pemimpin Kerajaan Pusat secara jujur telah membayangkan wilayah Sabah di mana, Dato' Speaker, perkataan Sabah disebut 347 times dalam buku ini. Dan adakah wilayah Sabah ditarafkan separah maju dalam 5 tahun di mana segala sasaran-sasaran untuk Sabah yang terkandung dalam buku ini boleh diterjemahkan dalam bentuk artist impression saja. Let us just think. Daripada 10 distrik yang termiskin di Sabah, Sabah has that unfortunate label of being a sickly wilayah, where we have 8 districts which are considered the poorest in this federation. Why and what happened to all these promises made in all rancangan just before this? We are clearly not treated as equal as we had agreed to in the formation of the Federation of Malaysia. Saya pasti ada di kalangan drafters kepada RMK 12 ini yang tidak pernah melawat Sabah akan membayang wilayah Sabah ini sama seperti negara-negara yang termiskin di dunia atas peperangan ataupun salah guna pemimpin-pemimpin negara-negara itu.